Dan seperti apa yang telah dimaklumkan sebelum ini, Tarikh Baharu Perhimpunan Agung UMNO PAU 2021 akan diputuskan pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti pada 12 Januari ini. Jadi untuk bercakap tentang perkara itu, untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Dr. Muhammad Taufik adalah penganalisis politik daripada Universiti Malaya. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, sebelum ataupun selain pada kita melihat kepada Tarikh Baharu Pemilihan Agung UMNO PAU 2021 ini, mungkin secara keseluruhan menjelang kepada Perhimpunan Agung ataupun PAU 2021 ini, apa sebenarnya perkara-perkara kita tahu melihat kepada setahun yang lepas, tahun 2021, banyak sekali perubahan baik daripada landscape politik ataupun daripada apa perkembangan semasa yang berlaku dalam negara. Mungkin apa perkara-perkara yang bakal diberi tumpuan khususnya dalam persidangan pada kali ini? Ya, sudah pastinya ahli-ahli UMNO telah bersedia begitu lama untuk melihat bagaimana UMNO itu perlu diremajakan semula dan tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan kes-kes mahkamah. Itu saya yakin sebenarnya ahli-ahli UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO tingkat cawangan dan bahagian merasai keperluan untuk mempunyai sebuah parti yang begitu cukup kuat untuk mempunyai semangat yang mampu untuk melalui negara semula. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat perlu ada proses meremajakan semula UMNO, dan apa yang paling penting, moyang-moyang politik dalam UMNO itu perlu direhatkan. Kerana jika terlalu lama mereka dalam UMNO, memimpin UMNO, kita lihat kesan besarnya itu bagaimana undi 18 akan memberi kesan kepada prestasi dan pencapaian UMNO dalam PRU 15 yang akan datang. Dan bagi saya, kena lihat bagaimana PRN Negeri Melaka itu sudah pasti telah menjunjung, telah mengangkat bahawa muka-muka baru, anak muda itu boleh diterima oleh pemuli, tapi dengan syarat kena pastikan bahawa muka-muka baru itu diketengahkan. Bukan sahaja dalam PRN Negeri Melaka, tetapi sebenarnya juga dalam UMNO. Kerana demokrasi itu bukan sahaja dilihat dalam parti politik ataupun pilihan raya, tetapi bagaimana pemimpin itu dipilih dalam sebuah parti dan pemimpin mampu untuk mengetengahkan ruang demokrasi itu dengan lebih luas dalam parti politik yang tidak terlibat, tertalit dengan pelbagai masalah yang boleh menjerat parti itu sendiri dalam PRU 15 yang akan datang. Dan bagi saya yang paling penting iaitu lakukan pemilihan dengan kadar segera. Alasan apa lagi yang nak diberikan? Ya, kerana kita telah melalui fasa COVID yang begitu tegar sebelum ini, dan sekarang tidak ada masalah yang besar. ROS pun telah benarkan, perlembagaan parti juga memberi ruang. Ya, setelah kita menangguhkan berapa banyak kali pemilihan dan pengguna agung, inilah masanya tidak perlu lagi tangguh sehingga menyebabkan umur moyang politik dalam UMNO itu bertambah hingga menyebabkan pengundi-pengundi ataupun undi 18 ataupun belia semakin jauh diri daripada parti itu sendiri. Doktor tadi sebut tentang keperluan untuk UMNO melihat kepada proses peremajaan parti. Mungkin pada waktu ini dan juga pada PAU 2021 nanti, adakah desakan yang lebih kuat akan berlaku dalam kalangan ahli ataupun daripada ahli UMNO itu sendiri untuk membawa ataupun menolak ke hadapan pemimpin-pemimpin muda? Tadi disebutkan tentang bagaimana kejayaan untuk parti UMNO, yang mana strateginya untuk meletak lebih banyak ataupun lebih ramai pemimpin dalam kalangan anak muda. Mungkin pada PAU 2021 nanti, adakah desakan yang lebih kuat untuk meminta disebut tadi moyang-moyang politik ataupun meminta veteran dalam UMNO direhatkan dan perlu diberi banyak peluang untuk pemimpin dalam kalangan anak muda, Doktor? Saya yakin ahli UMNO yang mewakili suara di peringkat akar umbi itu dah letih dengan kita lihat kepimpinan yang sudah tepu aspirasi ataupun hala tuju untuk membawa bahtera UMNO itu lebih jauh, dan mereka sebenarnya telah terinspirasi dengan apa yang berlaku di Melaka. Dan kalau UMNO masih lagi kekal dengan sikap yang lama, dengan umur yang tidak mencerminkan kepimpinan itu mampu untuk terus ke hadapan, saya tidak salahkan pemimpin yang telah berusia ataupun berumur. Tetapi jangan jadikan parti politik itu tempat bersara kepada pemimpin politik sudah tidak tahu kerja apa buat masuk politik, dan akhirnya menyebabkan usia kerajaan, usia negara, usia parti politik ataupun usia mana-mana organisasi politik itu hanya tertepung berdasarkan manusia ataupun
pemain-pemain politik yang telah tua atau veteran ataupun sedia sebut tadi moyang politik dalam parti ini tidak boleh lagi diterima, dan sudah pasti gerakan ataupun suara beliau dalam UMNO itu akan terus mendesak parti bagi membuat satu perubahan baru kepada parti, bagi memastikan bahawa suara mereka itu didengari bukan sahaja di dalam PRU tetapi juga dalam parti UMNO itu sendiri. Remajakan, salin kulit parti, jadikan parti parti yang segar dan mendapat sokongan daripada undi 18 ke atas, dan sudah pasti yang mahu dilihat iaitu bagaimana yang prestasi UMNO dan pencapaiannya perlu diketengahkan semula akibat daripada kegagalan kita lihat dalam PRU 14 yang lalu. Doktor, mungkin dalam seminit yang terakhir ini keperluan untuk parti UMNO melakukan pemilihan dalam parti sebelum PRU 15 ataupun dalam pasca PRU 15 pada pandangan doktor. Saya lihat perlu disegerakan, kerana kalau nak masuk dalam PRU, nak masuk ke gelanggang pilihan raya, mesti ada satu parti yang kuat, parti yang stabil, parti yang mampu untuk melalui gelombang politik yang cukup kuat yang akan datang. Inilah sebenarnya kaedah. Stabilkan parti, kemudian masuk dalam gelanggang, masuk ke lautan politik yang luas untuk memastikan kemenangan. Mau tidak mau pemimpin ini akan datang dan pergi, tetapi kena ada jiwa yang besar untuk memberikan ruang kepada pelapis-pelapis, kepada pemimpin-pemimpin parti yang baru untuk melajui parti dan bahtera UMNO itu sendiri.